video balik lah, recap yang soalan task yang diorang buat. Cuma saya tak sempat nak buat balik sebab hari tu video saya tu dia tersekat. Dia tak boleh nak tunjuk slide tu. Suara ada tapi slide tu tak ada. Nanti saya akan cuba try buat balik lah video untuk rujukan lah. Okay, untuk hari ni kita akan buat lagi analog. Okay, kita akan tengok comparator. Kita akan cuba buat lagi task analog punya modul. Okay, saya recap yang hari tu kita dah jawab soalan. Sana saya present. Salah soalan. Tiga. Okay, so untuk hari tu kita dah jawab soalan ni tentang one electrical heater. Okay, the input power from the one electrical heater should be on the PLC in output word QW124 in BCD code. Okay, so yang ni dalam BCD code. So sekarang kita dah tak pakai dalam BCD code. Okay, kita just display the real number lah, ataupun integers number. Okay, saya masuk ke sini. Okay, so present. Okay, saya recap balik lah. Mungkin ada yang terlepas kan, terlepas pandang. Okay, so BCD code ni adalah salah satu format lah. Format number yang kita nak present lah. Okay, so dia adalah base 10 BCD by Allah. Mari coded decimal. So decimal lah. So dia akan code kan number. So saya pecah lah ni. 2, 3. Okay, saya pecah siap-siap lah. Okay, so kita akan display lah number decimal tu. Contoh, tapi kita codekan dia dalam binary. Maksudnya, contoh 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Contoh. So, apa yang kita nak baca, apa yang kita nak display, okay, adalah dua, satu. Dia tu. Ya, sorry ya. Sekejap, saya record dulu.
Okay. So sini ya. Okay. So kita akan baca number ni lah. Number ni dia akan display lah dekat satu thumb wheel. Hari tu Cik Dek ada cakap dia dulu dia display dekat thumb wheel ni lah. 0112. So dia orang display lah number, kita dapat number decimal. So kita kodekan binary number ni lah. Okay. So yang ni untuk soalan ni lah, mungkin dulu pakai yang tu. Sekarang kita tak display binary coded, kita display number dia. Number dalam Factory.io dia display dalam integer. So kita display dalam integer. Okay. So based on soalan, okay, saya tengok sekejap soalan. Okay. So sekarang kita nak tahu electrical heater tu dia punya input pada kadar current berapa, dia baca power berapa. Yang tu yang kita nak buat lah untuk soalan tu. Okay. So untuk soalan ni dia cakap variable dia adalah current. Okay. Current ni yang akan berubah-ubah. Kita akan berubah-ubah. Minimum dia adalah 0 sampai 80 amp. Okay. And then okay, kemudian dia bagi tahu the heater tension is 3 phase 400 volt. Okay, dia 3 fasa. Dia bagi maklumat kat kita 3 fasa 400 volt. Okay, and then dia kata apa yang kita nak buat adalah okay, apa yang kita nak buat adalah kita nak display power. P equal to IV darab 1.73 power factor dia. And then bahagi 1000 untuk kita dapatkan nilai kilowatt. Sebab tu dia bahagi 1000. Okay. So sekarang ni data input dia main sini. And then PLC kita AI PLC kita dia baca data and then dia akan display dekat satu display lah. Nilai yang sampai kat sini. Okay. So untuk dekat sini, okay, untuk kita pakai Factory.io ni, signal yang dihantar adalah sama ada voltage ataupun current. So dekat sini kita baca, kita bagi tahu dia signal yang dihantar adalah voltage. Okay. Bila signal voltage hantar dekat PLC, kita tak mau display nilai voltage tu, kita nak display real, kita nak display power. Kita nak display power, kita tak mau tahu pun voltage signal sampai dekat voltage signal yang dibaca. Kita nak tahu nilai power yang berlaku apabila current pada 80 amp, pada 50 amp. So untuk buat scaling, okay, dia ada calculation dia untuk kita buat analog scaling. Okay. So kita kena buat scaling. Okay. Kita punya variable dia baca dalam ampere. Okay. Tapi signal kita tu dia baca dalam voltage. Okay. So okay. So okay, ni adalah nilai variable kita. Okay, yang ni nilai input, signal input yang masuk. Signal input yang masuk ke dalam kita punya PLC. Okay, and then maximum nilai dia adalah kita kena ikut standard analog module. Kalau voltage, kita tahu dia ada dua standard, negatif 10 sampai 10 volt. Okay, 0 sampai 10 volt. And then current adalah
4 mA sampai 20 mA. Okay, so basically yang ni kita baca dia dalam 0 sampai 10 volt lah. Based on apa dekat factory I/O tu kita nak baca dia, standard dia 0 sampai 10 volt. So maksimum dia baca adalah 10 volt. So kita kena divide dengan 10 volt. Okay, and then kita darab dengan scaling. Apa yang kita nak baca? Scale apa yang kita nak show kan? Apa yang kita nak tunjukkan? Okay, sekarang ni pada kadar 5 volt contoh. Pada kadar 5 volt kita nak tahu berapa M dia baca. Bila 5 volt berapa M dia baca. Okay. Berapa ampere dia baca. So contoh 5 volt maksimum 10 volt darab dengan maksimum measuring yang kita nak scaling tu. Bacaan yang kita nak scale tu adalah 80 M. So kita dapatlah ni, okay kat sini nilai X lah, saya tulis nilai X lah, apa-apa nilai kat sini. Okay, nilai X, apa-apa nilai yang masuk kita adjust dia, sama ada kita nak adjust berapa pun. So kita divide dengan maximum value of signal yang masuk tu, and then kita darab 80 M sebab kita nak dapat nilai M yang dibaca pada kadar signal berapa volt. So kita akan dapat nilai M tu. Okay, so yang ni kita baru dapat nilai ampere tu, baru kita dapat nilai current. Okay, and then dia bagi tahu dekat kita soalan tu adalah dia nak tahu kita nak display dia adalah power. Power kita tahu adalah I equal to V darab I. Okay, yang ni kita dah darab dengan power factor lah untuk 3 phase 1.73. And then kita bahagi dengan 1000 untuk kita dapat kilowatt. Okay, so nilai X tu, nilai X kita akan darab dengan 400. Sebab dia kata 3 phase tadi dia kata dia baca 400 volt. And then dia darab 1.73 and then divide by 1000. Okay, so dia dapat nilai kat sini. So dia akan dapat nilai kat sini. So untuk apa-apa calculation kita nak scalekan, kita nak baca scale apa pun. Contoh kalau kat sini scaling dia kita tahu contoh temperature. Kosong dalam satu beaker ni dia bagi tahu, dalam satu beaker ni dia bagi tahu maksimum dia bila tahap mendidih adalah 100 Celsius. Okay, so dia mesti baca daripada 0 sampai 100 Celsius lah. Okay, so kita nak tahu kadar temperature ni bila dia sampai signal dekat kita punya, bila kita adjust dekat kita punya sensor tu, pada kadar berapa signal tu sampai untuk kita baca dia punya nilai temperature. Okay, contoh X divide by 10 times 100 lah, maksimum Celsius lah. Kalau tadi ampere, sekarang kalau kita nak baca temperature kita kena darab 100 Celsius pula lah. Kalau kita nak baca contoh jarak maksimum, kita nak baca distance lah kan, kita nak baca distance, contoh daripada 0 sampai 1000 meter. So kita kena darab scale kan dengan 1000 meter lah kat sini. So kita pakai ni lah. Okay, so yang ni dah buatlah soalan ni. Okay. Okay, so okay. Okay, okay, saya punya
Saya punya assignment ni tak lengkap lah. Okay, saya punya assignment ni tak lengkap. Okay, so sekarang ni saya just nak tunjuk kita nak tambah lagi, kita nak tambah comparator. Okay, contoh saya nak buat satu, saya nak ada satu lampu menyala. Apabila current mencapai 80 A, saya nak lampu merah menyala. Okey, macam mana saya nak buat? So, kita guna konsep comparator. So, dalam basic instruction ni, kita juga ada function-function selain daripada maths yang kita guna tambah, tolak, bahagi, divide ni, selain daripada yang kita buat calculation ni. Okey. Okay, kita ada juga comparator. So dalam ni dia adalah equal, not equal, greater or equal, less or equal, greater than, less than, in range. Maksudnya in range ni maksudnya daripada 5.5 sampai 7 volt contoh. Isyarat lampu hijau menyala. Tu in range lah. Dalam range tu sahaja lampu hijau tu menyala. So out range ni maksudnya keluar daripada 5.5 sampai 7 tu contoh lampu buzzer bunyi. So yang tu adalah out range lah. So okay ni adalah validity, not okay invalid. Yang ni dia punya function-function yang ada. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk satu saja function. Okay, dia sama je macam kita buat codices hari tu. Okay, cuma kat sini kita cuma apply untuk Siemens punya configuration. Okay, so tadi saya bagi tahu kalau current tu mencapai 80 A, ada satu lampu hijau menyala. Okay, so apa yang saya nak guna dekat sini? Saya nak kena guna apa kalau saya nak bagi tahu kalau 80 A lampu hijau menyala? Ada idea? Equal. Betul. Kita pakai equal. So saya ambil equal kan kat sini. Okay. So equal. Okay. Q kosong point kosong. Okay, kat sini saya beritahu dia lampu red. P1 red. Kan menyala. Okay. Okay. So okay, saya nak kamu sama-sama buat lah. Okay, so kita tambah pilot light. Okay, dalam ni dia ada pilot light. Okay, so kamu cari pilot light. Okay, ni pilot light, start light. Alhamdulillah. So kamu ambil, kamu tak atas kabinet tu.
Okay. So kita dah ada pilot light. Okay, so driver pilot light. Okay, right. Okay. So set up right. Okay, so jadi tak? Kita tengok dulu jadi ke tak. Okay, so saya compile. Hmm. Okay. So saya pergi kat sini balik. Okay. So jangan tengok saya punya power sebab saya tak buat, saya tak lengkap lah. Saya sampai M saja. Kamu punya akan jadi lah. Okay. So nampak? Bila saya dah pusing, maksudnya yang ni maksudnya current masuk lah. Kita tak ada dia punya tu. Kita just ambil potentiometer untuk kita adjust variable dia. Okay. So bila dia sampai 80 am, kat sini dia tunjuk bila sampai 80 am, lampu red menyala. So saya nak bagi tahu kat sini bila maksimum current yang dia dapat, dia sampai, ada satu lampu red menyala. Okay. Boleh tak setakat ni? Okay, boleh. Okay, so sekarang ni saya cuma tunjuk satu je. Okay, so sekarang ni okay, untuk task yang kamu buat jugalah, kamu buka jugalah yang task saya buat ni, task satu ni. Okay, saya nak, okay, bacaan dia adalah apabila apabila current less than 40 am, dia akan baca, bila bawah daripada 25 am, dia akan nyalakan lampu kuning. Okey, lampu kuning. Apabila dia baca pada kadar greater or equal, okay, greater or equal 50 am. Okay, sorry ya. Pertama sekali, okay, pertama sekali adalah pada kadar less than 25 am, pilot light yellow akan on. Okay. Kemudian apabila current 50 am, dia baca 50 am. Okay. 50 am sampai 50 am lah, 50 am dia akan nyalakan lampu hijau. Okay. Okay, lampu hijau. Okay. Pada kadar 7 pada kadar 70 am, 70 am sampai 80 am. Okay, sampai 80 am.
pilot light red akan flashing 1 Hz. Okay, dapat? Okay, saya pun pening kot ni. Sekejap. Saya kena tulis balik. Lagi kamu pun pening. Okay. So, kat sini, bila less than 25 M, pilot yellow akan light up lah. Okay. So, bila equal to 50 M, pilot green akan menyala. Okay. Apabila dia capai 70 sampai 80 M, pilot 3 akan nyalakan red akan flash 1 Hz. Okay. So, kamu cuba buat yang ni. Boleh tak? Okay. So based on tadi soalan yang heater tu, electrical heater tu, kamu cuba buat. Bila current bila current dibaca 25, bawah daripada 25, yellow light akan on. Bila equal to 50 M, green akan on. Tapi pada kadar 70 sampai 80 M, lampu red akan flashing 1 Hz. Okay, cuba buat dulu. Nak masuk. Macam mana nak masukkan nilai current ke dalam portal. Okay. So macam mana kita nak tahu nilai current tu adalah berdasarkan scaling yang kita buat tadi tu. Okay. So saya nak beritahu kat sini. Okay. Saya right click configuration. Okay. So untuk display ni. Okay. Okay. Sekarang signal yang masuk adalah signal voltage. So kita baca signal voltage daripada 0 sampai 10 volt. Okay, 0 sampai 10 volt. So resume share. So yang ni. Okay. 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 ID ni adalah input data. Dia dibaca dalam bentuk real numbers. Okay. So kita nak move daripada satu data. Okay, sorry. Yang ni dia baca dalam double word. Dia baca dalam double word. Salah, kenapa dia baca dalam double word? ID. Okay, sorry, dia baca dalam, sepatutnya dia baca dalam real lah. Sini real lah. Okay. So ID 30. ID 30. Mana ID 30? So sini real. Okay. So sekarang ni ID 30 ni kita pakai potentiometer sebagai variable dia lah, sebab kita tak ada dia punya, kita tak ada yang betul-betul apa untuk kita
kita adjust dia punya M, jadi kita jadikan potentiometer tu sebagai adjustable dia. Okay, so nilai potentiometer ni lah dekat sini kita adjust dia. Okay. Okay. Untuk kita baca dalam, okay, untuk saya buat calculation, saya buat scaling, saya nak simpan dulu data daripada ID tadi tu ke dalam satu memori double word. Okay, memori double word. So saya simpan dalam MD 100. Okay, saya simpan dalam MD 100 lah. Okay, and then yang ni lah scaling yang tadi yang kita buat tadi. Yang ni apabila kita adjust ID 30 potentiometer tu, dia akan simpan dalam memory word 100. Okay. Baik. Sebab saya dah adjust tadi dia punya format data. So yang ni kenapa dia baca dalam ni, dia masih baca dalam word lah sini. Okay, so kita boleh change lah dekat sini. Boleh change dekat memory ampere ni. Azwan boleh change dalam real, dia akan show dalam real lah. Okay. Saya adjust lah. Okay, tak apa, kita tunjuk balik. Okay, saya change. Kalau kamu nak change sini, kamu Ctrl Shift P. Shift P, data type, real. Okay, so saya compile balik. Kalau Ctrl Shift T tu nak rename. Kalau Ctrl Shift P tu nak ubah address. Okay. So yang ni sebab kita dah pulas 80 kan. Okay. So Azwan akan inject, Azwan akan dapat input current. Contoh kat sini dia bagi tahu signal yang masuk dalam bentuk voltage. Okay. So dia baca signal yang masuk ke PLC tu dalam bentuk voltage. Okay. So kita simpan, kita move data yang kita dapat daripada input tadi tu, yang kita adjust tu, kita simpan dalam MD 100. MD 100. Okay. Bila kita dah dapat nilai, yang ni adalah variable dia. Okay. So sekarang dekat sini lah berlaku scaling. Okay, kat sini lah berlaku scaling. Okay. So variable tadi kita bahagikan dengan nilai maksimum signal voltage tadi iaitu 10 volt. Okay. So bila nilai yang ni kita dah bahagi, okay, kita simpan dia dalam memori MD 102. Okay, salah ni. Okay, saya ulang balik mungkin. Yang ni penting lah. Sebab saya tersilap tu. So saya kena tunjuk balik . Okay. So kalau integer kita boleh simpan, kalau integer, okay, 16 bit kan. Okay. Okay. So 16 bit
adalah, yang ni 1 byte kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ni 1 byte, ni 1 byte. So kita ada 2 byte. Okay. Bila 2 byte dia akan jadi 1 word. Okay. Bila input dibaca IW, maksudnya input yang kita inject tu adalah IW. Contoh IW kosong. So kita baca, kita akan simpan dia dalam memori word. MW lah. Okay. So bila double word, kita akan simpan, kita akan tambah lagi lah. Bila double, kita doublekan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita akan ada 32 bit. Okay. So, yang tadi dia baca MW 0, 1, 2, 3. Okay. Okay. Kalau kita nak baca dalam MW, maksudnya kita baca dalam integer lah. Okay. So, kita kena simpan, kita kena move dia ke dalam MW 0. Kemudian kita nak simpan lagi, kita kena lompat 2 number lah. Sebab satu ni dah ada dalam, dia dah ada dalam MW 0. So kita akan baca dia MW 2. Okay. So untuk yang ni, dia double. So dia akan baca sini lah, MD. Contoh kat sini MD1 kan. MD1, MD1, 1, 2, 1, 3. So untuk kita simpan data kita ke data yang seterusnya, dia akan start daripada MD 104 lah. Sepatutnya kat sini saya kena ubah ni. MD 1, 4, 1, 4. Memory card. Sana 104, 105, 6, 7, 8. Patutnya kat sini 8 kan. Memory current, sorry salah. Sini 8. Yang ni selain daripada nilai tu lah yang ada ni lah. So kita ada 112, 13, 14, 15, 16, 16, 120 lah. Okay, so dekat sini, okay, yang ni yang kita adjust tu kan, kita adjust current. Okay, kita divide by 10 volt, and then kita dapat, kita darab scale, kita nak scale apa? Kita nak scale current kan? So kita darab dengan 80 amp. Encik Wani share screen. Oh tak share.
Table abang. Okay, sorry. Okay. Okay. So kat sini, okay. So apa yang Azwan kena buat adalah, dan yang lain, kita buat scaling dekat sini. Kita nak dapat nilai M. Bila kadar signal yang masuk dalam voltan tu, dia baca berapa M yang dibaca pada kadar tu. So, yang ni adalah variable yang kita adjust tu lah. Divide by 10 volt. And then kita simpan dalam MD. MD maksudnya memori lah, double word. So, yang ni dia dalam bentuk real, numbers. Okay, kemudian saya darab dengan 80. Scale yang saya nak baca tu adalah current. Okay, and then dekat kita punya display, okay, dekat display ni, kita boleh display dalam pelbagai bentuk. Sekarang kita nak nilai integer, kita nak display dalam bentuk integer. Okay, dia akan display, dia boleh masuk sama ada dalam bentuk double integer. Kat sini dia masuk double integer. Okay, so saya nak display dalam integer. Tadi nilai kita tadi dalam bentuk real. Okay, dalam bentuk real. So saya round real to double integer. Kalau tak mau guna round ni, okay, boleh pakai convert. Okay, so boleh pakai convert pun boleh. Dia akan convert daripada real to double integer, integer to real. So boleh pakai yang ni. So saya convert daripada real to double integer. So dia akan display dekat QD 30. Sebab output display saya adalah QD 30 kat sini. QD 30. Okay. So apa yang kita perlu buat untuk yang ni, kita kena buat, cari nilai current dulu. Cari nilai current and then cari nilai power pula. Okay, boleh tak Hazwan? Berdasarkan scaling yang kita buat tadi tu. Okay. Okay ah. Okay, so Azwan buat dulu. Okay, yang lain ada yang dah jadi tak untuk soalan tadi? Ataupun tengah buat lagi? Azwan buat dulu current dengan buat dulu power, and then baru buat comparator tu. Okay, yang lain yang dah buat soalan ni, dah boleh share kalau dia dah siap. Okay, real tu dia baca dalam perpuluhan. Susah nak pusing bagi exact 50. Susah nak pusing. Cuba. Cuba buat slow-slow lah. Dia kena sabar.
Okay, lalu. Sorry ni, lambat. Tadi ada meeting pula. Okay. Ni okay? Hello? Hello? Ya, tak ada, tak. Tak ada masuk lah.
Okay, Azwan present. Present tengok. Sekejap Boleh. Nampak tak Cik Wani? Okay, nampak. Sekejap. Okay, nak tengok Factory.io. Ni Cik Wani, betul tak? Betul? Ni yang Okay, so yang ni baru ampere. Okay, Ah. Azwan baru buat amp. Okay, sekarang yang dia nak kita display adalah power. So buat Okay, yang so tadi lah. guna Buat yang power equal to IV semua tu. betul. Okay. Saya buat yang tu pula. Okay. Okay, yang lain? Mungkin ada yang nak share dengan kawan-kawan? Ya, betul. Dila siap dah kot. Dila boleh present. Kawan-kawan nak, mungkin tak ada idea. Dia nak tengok. Kita share-share. Sekejap saya share. Okay. Okay. Macam ni lah. Okay, Dila cerita apa yang terjadi. Bila dia sama dengan current tu, sama dengan 50, lampu hijau ni akan menyala. Okay. Kalau current tu nilai dia kurang daripada 25, Okay. lampu yellow akan menyala. Okay. So saya put sini sampai kurang. So dia sekarang ni current adalah 4. So lampu kuning akan menyala. Okay. Lepas tu kalau current Ya. tu Oh ya. Bila dia sampai apa tu? 70? Cik. macam 70, lingkungan 70 hingga 80, lampu merah tu akan blink. Okay, betul. Okay, kawan-kawan yang lain ada yang tak jadi tak? Okay, thank you Dila. Okay.
Okay, yang lain ada yang masih confused tak? Kita bukan nak kira siapa siap cepat ke apa. Kita janji kita faham dia punya konsep dia. Boleh tak? Saya Seorang empat lagi? tak jadi tapi yang Okay, Diana present. Kita cuba bagi jadi. yang red tu saya tak letak hers lagi lah. Saya letak yang biasa dulu sebab yang biasa pun tak jadi. Okay, cuba. Okay. Macam yang ni kan, saya punya yang kuning ni je yang nyala. Yang lain-lain tu Okay. tak. Hijau pun tak menyala. Sekejap. Apa dia? Lampu hijau pun tak menyala. Pada kadar 50 amp, lampu hijau menyala. Tak. Tak nyala. Yang kuning je. Okay, cuba tunjuk Siemens dengan Factory IO sebelah-sebelah. Oh. Sekejap. Okay. Eh. Okay. So, kenapa dia tak menyala? Okay, kita check dulu yang warna hijau. Hijau. Hmm. Yang ni. Yang less than 25. 25 jadi. Okay, dia colour kuning. Okay, sekarang nak bagi bila kadar 50 dia menyala lampu kuning. Yang ni. Saya buat 25. 50 tak jadi. Okay. Okay, buka sampai 50, kita cuba tengok dekat tiap portal. Jadi apa? Tak on. Tengok, Ni. tengok. Ni. Okay, Itu green. Okay, tengok dia baca 35 kat display tu. Nampak? Okay, Nampak. okay. Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Anyone? Sekarang Kita ni discuss. current tu 35. Sebab yang kita nak tengok yang 50 tu yang dekat yang 35 tu. Baru lampu hijau tu menyala. So kena pusing lagi sampai 50. Oh. Sekejap. Kena sabar di laut atas. Susah nak kontrol dia. Sikit. Aha. Boleh. Tu. Oh, saya tengok sini tadi saya buat terbalik sebab digital one tu kat sini. Digital one tu kalau nak rename dia pun boleh. Kalau confused kan. Okay. Saya silap tengok. Sorry Miss. Okay, tak apa. Yang ni lah kita proses pembelajaran. Okay. Okay, and then 70 sampai 80. Sekejap. Apa maksimum dia? Okay. Okay. So dekat sini apa yang kenapa kita tak boleh pusing sampai 80? Saya rasa saya silap buat kot program. Mungkin
display yang salah. Okay. So dekat sini, apa yang data input yang dibaca, yang di-compare adalah nilai power. Betul tak? Bukan nilai M. Sebab tu kita tak boleh sampai 80. Jadi Diana kena ambil output yang ampere punya. Output yang ampere yang QD berapa? QD berapa yang display untuk ampere? Sekejap, saya open. Okay, off. Yang ni untuk ampere, display 1. So kita kena ambil display 1 lah. Kita tak boleh nak compare dengan display display 2. Okay. Saya silap lagi. Right. Tak apa. Nanti saya betulkan. Okay. Okay. So kamu boleh tulis lah dekat komen tu kan. Level 8 tu apa yang terjadi. Mungkin ke depan kamu nak check balik kan. Tapi dalam exam kamu tulis lah. Betul, sebab saya tak tulis ni saya silap. Okay, tak apa. Okay, ada lagi yang tak jadi? Okay, so bagi yang dah jadi, yang tak jadi tu buat sampai jadi. Boleh tanya saya, boleh tanya kawan-kawan. Kita buat bagi jadi. Okay. Bagi yang dah jadi, kamu buka Google. Saya tak share lagi. Tak nak, saya share. Ada lock task. Apa benda ni? Nampak link pula dah. Lambat lah. Sana. Kamu cuba buat task yang ketiga pula. Saya lambat lah. Sekejap. Balik. Okay, sekejap lah. Saya nak share task yang seterusnya. Santai. Okay, kamu yang mana yang dah siap, cuba buat soalan ni pula. Save program yang tadi tu and then buat yang ni pula. Okay, yang mana yang tak siap lagi tu, bagi siap dulu. Sister, mai duk. Nanti ada ni. Pizza. Bila saya tak beli ayam?
Tapi Mandy tadi. Why? Orang tak tahu ni. Hang ni. Okay, buat dulu lah. Kalau tak faham soalan tu boleh tanya.
Okay. Okay, pagi ni ada apa talk daripada Cik Azrai dengan Cik Yasrul. Kamu boleh, kalau kamu nak tengok lah, boleh tengok live dekat Kismet Official lah. Diorang talk pasal engineer. So banyaklah input yang yang boleh dapat lah as kita nak starting sebagai seorang engineer lah. Dia punya real life sebagai engineer tu sendiri lah. Ya, adalah integer. Sebab dia tak ada display ni lah. Tak apa, kamu display je dalam integer.